Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, barisan AJK, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya hormati sekalian. Tuan-tuan sekalian, bersempena dengan pasca Ramadan, tidak berapa lama Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan Ramadan itu ajaibnya, kita mari rasa semangat yang luar biasa nak buat amal ibadah, khususnya ibadah wajib dan sunat. Yang di luar Ramadan kita tak berapa nak buat, tapi dalam Ramadan Allah Ta'ala kurniakan rezeki untuk jadi semangat nak buat. Biasa. Khususnya kalau kita sebut 10 malam awal Ramadan. Kita siapa tak tahu mari mana manusia ramai, penuh masjid surau, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa diberi rasuah, tanpa diberi duit, tapi penuh pengat surau masjid seluruh dunia. Mungkin kata Malaysia saja, seluruh dunia. Jadi sedikit sebanyak ia adalah rezeki daripada Allah, rahmat dalam jiwa kita. Yakni ada lagi kadang-kadang tu yang mari tu memang jarang pun mari surau masjid, tapi 10 malam saudara-saudara kita daripada jemaah tabligh di luar Ramadan mari ke rumah-rumah, ketuk pintu, ajak orang mari surau masjid. Kita tengok jauh tutup pintu lah. Tapi dalam Ramadan orang mari surau masjid ni. Dan kalau kata hari Jumaat orang mari, orang lelaki saja ramai. Tapi dalam Ramadan ni suami, isteri, tok tua, mak tua mari belakang. Jadi sangat sesuai lah dalam Ramadan diadakan selingan tazkirah. Kerana banyak kita dapat respon, tuan-tuan. Ramai akhirnya orang terbuka hati, kemudian lekat jadi ahli masjid, suka mari surau masjid setelah mula tersentuh hati dengan tazkirah daripada asatizah, para muzakkir yang bagi tazkirah dalam Ramadan, ketika dalam Ramadan itu. Maka kita setujulah ada. Dan tazkirah ni pun salah satu bentuk, insya-Allah termasuklah dalam hadis yang Rasulullah menyatakan kepada kita, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang lebih tepat adalah qiyam ni menghidupkan solat dan sebagainya. Itu isyarat yang lebih kuat daripada Rasulullah. Tapi insya-Allah termasuklah majlis ilmu, tazkirah dan sebagainya, membacakan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk daripada man qama Ramadan, insya-Allah. Gini tuan-tuan, cumanya setelah Ramadan, apa yang kelangsungan yang boleh kita bawa? Itu yang paling penting. Banyaklah ulama-ulama ulah bahawasanya nak tahu berkesan ke tidak Ramadan ke dalam jiwa kita ni jadi la'allakum tattaqun ataupun tidak, tengok selepas daripada Ramadan. Maksudnya kalau masih kekal momentum dalam Ramadan, insya-Allah itu membuktikan kita ni memang terlekat dan terpilih menjadi la'allakum tattaqun. Jika sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, mungkin kita belum terpilih lagi, kena cuba lagi tahun depan. Tu pun kalau ada peluang lagi tahun depan. Begitu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begini. Paling tidak kita usaha untuk istiqamah dalam 3 perkara. Yang mana di luar Ramadan kita dah buat, dalam Ramadan pun sebenarnya kita sangat buat. Tapi mungkin tidak ada keterangan khusus daripada hadis Nabi, ustaz-ustaz tak baca ataupun kita tak rajin dengar. Paling tidak ada 3 perkara yang sangat-sangat penting, yang mana telah kita buat dan mesti kita istiqamah dengan dia, sebab dia ringan. Dan kita sudah buat sebenarnya, tapi mungkin kita tak pernah dengar hadis yang menyatakan perkara tersebut. Yang pertama, paling tidak kita usahalah istiqamah untuk
kita kekalkan ataupun jaga solat jemaah isyak, tuan-tuan. Kerana Nabi SAW menyebutkan man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang solat isyak secara berjamaah, seolah-olah dia telah mendirikan separuh daripada malam. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Maksudnya bagi mereka yang tak mampu nak qiyam dalam Ramadan, tak ada masalah. Lepas isyak tu kita qiyam ramai-ramai. Tapi jenis kita ni, saya lah nak buat seorang di rumah, tuan-tuan, laik juga. Nah, jenis tak berapa rajin ni. Tapi dalam Ramadan disebabkan ramai orang di surau masjid, kita semangat. Maka kita ambil semangat tersebut. Makanya kalau kita ni tahu kita ni tak berapa jenis rajin, boleh qiyam, boleh qiyamul lail, boleh tahajud dan sebagainya, maka antara benda yang sangat penting kita istiqamah sampai mati. Solat isyak kita cuba. Pun begitu payah jugalah sebenarnya, tapi kita cuba lah. Sebab malam ni kita baca hadis ni, kita dah tahu ada hadis yang menerangkan, dia panggil dalam bab hadis dia panggil at-targhib. Ada satu motivasi yang besar. Rasulullah sebut man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama salla nisfal lail, qama nisfal lail. Siapa yang solat isyak secara berjamaah, seolah-olah dia telah mendirikan separuh daripada malam, tanpa perlu dia qiyam pun. Tapi bila dia solat isyak berjamaah, telah dapat kelebihan, seolah-olah telah mendirikan separuh daripada malam. Kemudian Rasulullah sambung lagi, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang keesokan harinya solat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia telah mendirikan sepenuh daripada malam. Yakni siapa dia boleh solat isyak berjamaah, kemudian esoknya dia solat subuh berjamaah di surau di masjid, hatta kalau tak sempat di surau masjid pun cuba usaha juga jemaah di rumah dengan anak isteri, dikira jemaah, tuan-tuan. Walaupun kaifiyat dan kelebihan fadilat dia tak sama dengan surau masjid, tapi dikira jemaah menurut setengah ulama. Sebab tu kalau boleh jangan solat seorang-seorang. Rasulullah pernah duduk dalam masjid, sahabat mari solat, sahabat lain mari solat seorang-seorang. Rasulullah kata siapa nak kebaikan melalui lelaki ini, maka sahabat-sahabat lain tahu bahawa Rasulullah mengisyaratkan kena pergi solat bersama. Maka ada sahabat baru pergi teman solat bersama, walaupun mungkin solat lain-lain. Nak katanya kena jemaah juga. Pentingnya jemaah ni, tuan-tuan. Walaupun duduk di rumah, kena usaha juga untuk jemaah. Jadi Rasulullah kata, wa man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang solat isyak secara berjamaah, seolah-olah dia telah mendirikan separuh daripada malam, dan keesokannya dia bila dia solat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia telah mendirikan sepenuh daripada malam. Yakni satu separuh malam, semalam separuh dia boleh. Jadi ini antara benda yang wajarlah kita cuba istiqamah, yang mana kita mampu buat dengan sempurna dalam Ramadan. Mungkin di luar Ramadan sebelumnya kita tak berapa kemah benda tu, dalam Ramadan itu kemah molek, alhamdulillah. Di luar Ramadan, pasca Ramadan ni, dua benda ni kena istiqamah. Dan ada satu lagi offer daripada Allah Ta'ala, iaitu sebelum solat subuh ada solat sunat, namanya solat sunat fajar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida' wal iqamah fi salati subhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat dua rakaat bainan nida' wal iqamah, di antara azan dan iqamah, khafifataini, dengan ringan, dengan tidak berat sangat, tidak panjang dan tidak pendek sangat. Bainan nida' wal iqamah fi salati subhi, pada waktu solat subuh, yakni solat sunat fajar, dua rakaat. Kenapa dalam riwayat lain Rasulullah sebut raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunat fajar ni lebih baik daripada seluruh dunia dan isi dia. Allahu akbar. Ini benda-benda yang kita kena cari, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang alim dengan orang yang tidak alim ni? Sebab orang alim bila dia buat amal ibadah nampak sikit tapi kualiti dia besar.
Sebab dia cari tempat-tempat ibadah betul-betul manfaat dia besar. Tapi orang jahil mungkin dia ibadah banyak. Kita tengok zahir dia ibadah banyak, tanpa sedar kadang-kadang ibadah yang dia buat tu yang Allah Ta'ala tak berkenan. Mungkin yang dia reka sendiri, mungkin tak betul pun dengan apa yang Nabi buat dan sebagainya. Itu bezanya orang alim dengan orang jahil. Itu bezanya orang alim dengan orang jahil. Orang alim dia solat, mungkin ringan mata kita. Kita tengok, tak ada pun. Syekh ni buat benda-benda biasa je. Tak ada beza dengan aku pun. Tapi kita tak sedar benda yang dia buat tu dengan ada satu nas yang jelas. Dia buat kerana dia mengaji hadis Nabi SAW. Dia tahu hujah. Dia tahu nas ni, aku solat 2 rakaat sebelum fajar ni. Ada riwayat Muslim menyebutkan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah kata, kan rakaat al-fajri ahabbu ilayya minad dunya jami'a. 2 rakaat solat sunat fajar ni aku lebih suka ke atas kamu, kata Rasulullah, daripada seluruh dunia dan seluruh isi dia. Ini kata-kata Nabi SAW yang wajar kita ambil perhatian, tuan-tuan. Dan bila kita dengar hadis-hadis begini, kita buat 3 perkara tadi, kita buat dengan keyakinan yang tegas bahawa ada nas yang jelas dijanjikan oleh Nabi SAW kelebihan dia. Ini bezanya, tuan-tuan, orang yang alim dalam arti kata alim dalam nusus Quran dengan sunnah, dan juga orang yang jahil dalam buat amal ibadah. Ini beza, tuan-tuan, beza. Sangat beza. Sebab tu banyak dalam ayat Quran sebut perbezaan tentang orang jahil dengan orang alim. Semoga-moga kita Allah Ta'ala kurniakan rezeki untuk jadi orang yang faham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah kata, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah Ta'ala berkehendakkan kepadanya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala faqihkan dengan agama. Yakni setengah ulama mensyarahkan, dia kata ini bermaksud mafhum mukhalafah, dia panggil cara faham cara terbalik. Jika seseorang tu Allah Ta'ala tak nak kebaikan pada dia, Allah Ta'ala tak bagi dia faham agama. Sebab bila Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada seseorang, Allah Ta'ala bagi faham agama. Yakni jika Allah Ta'ala tak nak kebaikan pada diri seseorang tu, Allah tak fahamkan dia dengan agama. Wa yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama. Dan bila kita buat amal ibadah nampak kecil, tapi nilai di sisi agama dan Allah Ta'ala sangat besar. Dan benda ni kita akan tengok bila di akhirat. Benda ni kita akan tengok di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah Ta'ala, itu mukaddimah dulu tu. Nak bagi semangat sikit sebagai kita, paling tidak 3 perkara tadi saya cadang-cadang sangat, dan saya nasihat diri saya sendirilah. Payuh, tuan-tuan, kita muda-muda ni, isteri pula kerja dan sebagainya, begitu begini, kita kena jaga anak, jadi banyak ada urusan masing-masing. Tapi nak dapat tidak, kita cuba usahalah 3 perkara ni: jemaah isyak, jemaah subuh, solat sunat fajar 2 rakaat. Kalau tak ada juga solat sunat fajar 2 rakaat di masjid ni, buat rumah, tuan-tuan. Sebab ada orang mungkin dia bangun lewat azan, dah baru dia bangun, lepas tu nak keluar nak pergi surau, sakit perut nak berak pula. Mungkin macam-macam perangai orang. Solat selalu di rumah, tuan-tuan, 2 rakaat, jangan tinggal. Kalau boleh pitah juga lagu-lagu mana pun. Lepas tu mari surat, Tok Imet, Tok Bilal tak qomat lagi. Lepas tu nak kena buat pula. Bapanya solatlah sunat tahiyatul masjid. Soal kita solat dah rumah, okay? Jadi tidak ada masalah benda tu. Benda sunat ni dia luah, tuan-tuan. Dan dia luah. Kita kena cari, kita kena kejar yang terbaik untuk kita beramal. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan dah buat dah benda ni, 3 perkara ni. Cuma nak bagi semangat supaya rupanya ada hadis. Patut ada orang tanya kita, Ustaz, yang solat sunat fajar tu, yang selama ni kami buat solat sunat qabliyah sebelum subuh tu, sama ke lain? Kan tuan-tuan nak jawab ni, sama ke lain tu? Serupa lah. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita dibiasakan dengan qabliyah ba'diyah. Solat subuh mana ada ba'diyah, jadi tak adalah qabliyah dia tu. Maka jalan dari sunat fajar lah 2 rakaat tu. Benda sama, cuma jenama lain-lain. Bila ngaji kitab lain-lain, tok guru lain-lain, tuan-tuan. Sebab tu kena mari daripada hadis Nabi SAW dulu. Sebab dia nak solat 4 rakaat tu, dia kata solat sunat fajar 2 rakaat, qabliyah 2 rakaat, jadi 4. Kita kata tak, benda tolak je tu. 2 rakaat solat sunat fajar tu, yang tuan-tuan duk faham kata qabliyah tu lah, benda tolak. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ni master saya buat pasal surah Yusuf.
Surah Yusuf ni satu surah yang istimewa. Kerana apa? Dia satu-satunya surah berkenaan dengan seorang Nabi yang lengkap penceritaan dia. Dalam surah Yusuf ada 111 ayat, yang mana 86 ayat lebih kurang begitu adalah dialog. Dan ia bermula daripada Nabi Yusuf AS kecil. Dia mimpi tu, dia cerita pada ayah dia Yaqub. Dan juga sampailah dia besar menjadi wazir, berjaya menjadi seorang menteri. Dan perjalanan dia kronologis. Kalau kita mengaji kan, kronologi ini berturutan, satu babak ke satu babak. Jadi ini menyebabkan ramai sarjana-sarjana Muslim, sama ada sarjana tafsir dan sebagainya begitu begini, termasuklah sarjana Muslim yang liberal, yang sedikit terpengaruh dengan aliran-aliran pemikiran barat dan sebagainya, mengambil berat tentang surah Yusuf. Nilai estetika, dalam istilah bahasa barat ni, estetika ni nilai keindahan yang ada pada surah Yusuf yang begitu luar biasa. Kisah tema asalnya mengapa Yusuf ni dijadi adik-beradik dia benci sangat, tak ada, bukan kerana berebut harta, tuan-tuan. Kalau kita baca surah Yusuf ni peringkat awal, yang Yusuf ni, yang abai-abai dia tu berasa iri hati sangat ke dia tu, bukan kerana nak berebut harta, tidak dicerita pun Yaqub dalam cerita ni, Nabi Yaqub ni seorang yang kaya, tidak, melainkan kerana deki ayah dia ni sayang lebih pada Yusuf. Tu je benda hebat Quran ni, tuan-tuan. Lebih hebat pada drama kita tengok di TV tu lah. Nah, temanya cemburu kasih sayang seorang ayah. Nuknya kasih sayang seorang ayah ni, siapa sanggup buat jahat kepada adik sendiri? Allahu Akbar. Tu surah Yusuf ni, tuan-tuan. Itu peringkat awal. Kemudian di belakang-belakang banyaklah, dan ulama-ulama tafsir sampai hari ini di Jordan dan sebagainya memberi perhatian kepada surah Yusuf, termasuklah pakar motivasi dah berapa begitu begini menjadikan surah Yusuf, dan termasuklah salah seorang daripada ilmuwan dalam bidang bahasa Melayu, dalam sastera, ambil surah Yusuf buat jadi satu teori dalam penulisan kreatif. Saya kaji dia punya idea, kita kritik baliklah, dan kita menggunakan surah Yusuf. Itu sebut sedikit tentang saya punya thesis master, tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya ada satu perkara yang menarik, bila kita dah buat kajian, membaca dan sebagainya 2-3 tahun lebih lah ni, tak siap-siap lagi ni, dah minta doa lah perhabis tahun ni juga. Serabut kepala ni lama-lama ni. Duk main calon-calon lama sangat ni. Nak pergi duk Mesir pula setahun dua, nak kemah bahasa Arab sikit. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala, antara benda yang kita dapati, rupa-rupanya menurut Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, seorang mufassir daripada Jordan, kebanyakannya sahabat-sahabat ustaz kita yang ngaji di Jordan mesti kenal Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas. Mufassir buta, banyak kitab, bukan dia tulis, anak murid dia tulis. Jadi dia ni dia sebut Quran ni kalau disusun 400 muka surat, 100 muka surat adalah kisah. Yakni Al-Quran tu sendiri sebenarnya adalah kisah, dan betul. Dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, banyak dia universiti menjadikan sebagai muqarran atau dia panggil buku teks pengajian Ulumul Quran. Mabahith fi Ulumil Quran man khali al-Qattan. Dia sebut secara jelas dalam itu bahawanya kisah-kisah dalam Al-Quran ini ada beberapa jenis. Yang pertama kategorinya kisah tentang Nabi dan Rasul. Yang kedua, kisah selain pada Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, kisah-kisah binatang dan sebagainya. Banyak kategori dia dalam Quran ni. Dan kita jadi terfikir, bapa Allah Ta'ala ni menjadikan Quran satu wahyu, satu kalam dia penuh dengan kisah, banyak cerita-cerita. Baik, kita tengok pula asbabun nuzul surah Yusuf. Bila kita tengok asbabun nuzul surah Yusuf, sebagaimana yang dinukilkan oleh As-Suyuti dalam kitab dia Asbabun Nuzul, pada suatu hari sahabat-sahabat Nabi ni mari jumpa Rasulullah. Dan sahabat-sahabat Nabi ni pendek cerita meluahkan rasa boring mereka, rasa puas. Ya Rasulullah, soalnya kita nak gambarkan begitu, nak mari jumpa ya Rasulullah, kami ni boring, bosan. Ada tak apa-apa yang boleh menghiburkan kami? Begitulah lebih kurang. Rasulullah terdiam, tak berapa lama turun surah Yusuf. Dan bila diceritakan pada surah Yusuf, sahabat-sahabat ni terhibur, seronok cerita. Jadi rupa-rupanya cerita ni memang sifat dia menghiburkan manusia. Dah betul lah. Bapa betul. Kenapa ceramah-ceramah ni ataupun cerita-cerita dalam TV, novel-novel, cerita-cerita drama, panggung-panggung roja ni, manusia suka kerana dia penuh dengan elemen hiburan. Dan ceramah-ceramah yang penuh dengan cerita-cerita sangat disukai oleh masyarakat awam.
walaupun atas nama ceramah agama. Betul ke tidak? Orang suka cerita. Jadi kita pun tahu, oh jadi manusia ni khususnya para wanita suka cerita. Betul ke tidak cerita nombor 2, nombor 3, nombor 4, tak kisah dah. Yang penting cerita. Dalam penyampaian ceramah tu kena ada cerita. Cerita tu betul tak betul nombor 2, tak kira lagi ni. Tapi penting manhaj, kaedah, metod penyampaian cerita. Cerita. Maka saya duk fikir balik. Kalau suka cerita padai pun sampai ke setengah ulama dulu-dulu tulis kitab khas. Bahkan antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis palsu, mereka cerita ni tukang cerita, dia panggil qusas. Dia reka cerita untuk nak tarik orang. Dalam budaya Melayu dia panggil hikayat. Orang yang tukar cerita hikayat ni. Orang duk main teri apa semua tak dah. Bukan teri tu maksudnya cara meriwayat, menghikayatkan suatu benda. Bila ada elemen kesaktian, elemen luar biasa ni, orang kita pun jelera tuan-tuan. Tambah-tambah orang Kelantan ni kalau cerita bab Tok Wali, ada keramah tu, ada keramah ni, dia naik angin tuan-tuan. Dia percaya sungguh-sungguh. Tak hamba haji jumpa ni. Ada seorang hamba Allah jumpa di Kuala Lumpur. Cerita dah sini nak cerita pula sebab tahu dah tak ingat. Jumpa, mari jumpa sekali dengan kita. Nah, sahabat kita bawanya Abellah. Bukan Abellah, siapa dia? Pergi Kuala Lumpur. Dia kata dia nak jumpa ke saya dengan seorang kawan dia, kawan lama. Dia kata boleh lah. Jumpa, bawa mulazamah lah dulu. Kenalan lebih kurang. Nampak ganah lah tu body besar. Nak muka tu macam dengan abang long ke ayah long tak tahu lah. Boleh ada buah ke apa gitu-gitu. Jadi sahabat kita tu berkata, ceritalah kau ustaz. Jadi dia pun cerita gini, ambo ni ngaku lah ustaz, dia kata ambo ni bukan orang baik lah, semaya jaga-jaga, puasa pun jaga-jaga, dia kata puasa Ramadan pun jaga buat, dia kata Jumaat pun boleh bilang dengan jari. Cumanya Allah Ta'ala ni maha besar dia. Kita sedap juga dia cerita tu. Cuma Allah Ta'ala ni maha besar dia wi rezeki pada saya. Kenapa dia? Dia wi saya mimpi jumpa Nabi. Sedap dah tu. Sedap dah tu. Kita pun okey, tak apalah. Lagu Nabi, kita ingat pun Nabi Muhammad. Sebab kita jumpa Nabi Muhammad ni tak pelik jamai arkay apa semua tu ramai orang gak lo ni habis-habis duduk cerita jumpa Nabi sama. Nah, tak pelik sangat dah hari ni jumpa Nabi ni. Sepengah saing dia dah pula Nabi ni. Mudah jumpa Nabi ni pula dah. Kita pun pelik. Rupa-rupanya dia ni nak cerita bukan jumpa Nabi Muhammad. Dia nak cerita jumpa Nabi mana? Nabi Sulaiman. Kata hebat ni boleh buat modal ceramah. Nabi Sulaiman tuan-tuan. Ni hebat. Ini cerita luar biasa. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad tak lagi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fasayarani fil yaqadhah. Siapa tengok aku dalam keadaan mimpi, dia tengok aku dalam keadaan jaga, kata Rasulullah. Hadis ni untuk sahabat-sahabat Nabi. Paling tidak ada dua takrif ulama. Sahabat zaman Nabi bila berrabah mimpi jumpa Nabi lah tidur, bangun jumpalah Nabi secara jaga, betul lah. Ataupun setengah ulama sebut jumpa dalam mimpi, sedar-sedar jumpa Nabi bila? Jumpa di akhirat esok-esok. Antaranya di telaga Haudun Nabi. Rasulullah duk tunggu kita ni. Rasulullah duk tunggu kita di telaga dia tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi dia kata dia jumpa Nabi Sulaiman. Kita pun tanyalah lagi sebab nak pengesahan ni. Kata lagu mana rupa dia tu? Lagu mana abang tahu tu Nabi Sulaiman? Kok dia pakai nentek ke mana dah? Dah dia kata dia masuk dalam satu kawasan, dalam keadaan kawasan tu dilikung comel lah macam dalam hutan begitu. Dia kata tiba-tiba ada satu pelatayan altar ni macam katil lah, tinggi sikit gitu. Jadi ada sekujur jasad duduk situ, dia kata. Menarik dia tadi. Ada sekujur tubuh duduk situ. Jadi bila saya tengok tu, tahu selalu dah tu Nabi Sulaiman. Tu. Saya pun tanya lah, kita tanya, abang kecek ke dengan dia? Dia kata nak kecek guano sebab dalam mimpi tu Nabi Sulaiman tidur. Sebab kalau dia ayat kecek, saya nak tanya lah, kecek bahasa apa? Kelantan ke bahasa Malaysia? Ke bahasa Indo? Tak mudah. Kok Nabi Sulaiman saing dia masa sekolah rendah dulu?
Jadi jelaslah benda tu, wallahu taala ala permainan mimpi. Mimpi selain daripada nabi dan rasul adalah tidak wahyu lah, tidak benar. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak, boleh jadi macam-macam. Mimpi selain pada nabi dan rasul siapa pun dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, mimpi ni kadang-kadang boleh jadi mainan, mimpi boleh jadi isyarat. Melainkan mimpi pada nabi dan rasul adalah wahyu daripada Allah taala dan sebagainya. Itu yang jelas daripada nas dan sebagainya. Cumanya nak ceritanya kan, kalau kita perhati sungguh-sungguh, ceramah jenis banyak cerita-cerita yang melibatkan benda-benda supernatural, benda-benda yang berbentuk ghaibiyat, benda-benda hak jenis cerita kelebihan begitu, kelebihan begini, hebat begini, hebat begitu, hebat begini. Hatta kalau dia cerita jin ni begini. Sedangkan kita baca Quran hadis, hak tahu ala ghaib ni Allah Taala semata-mata. Macam mana dia tahu ala ghaib? Kita kena tanya. Macam mana mu tahu sebutih-sebutih ni ala ghaib ni? Siapa dia cerita kamu? Sedangkan Nabi Muhammad pun tak tahu tentang perkara ni. Sebab tu tuan-tuan, agama Islam kalau kita perhatikan rukun Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuqimas salah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. 5 perkara rukun Islam ni semuanya bersifat ritual. Syahadah kena dengar, solat boleh tengok, kena buat perbuatan, puasa kena mari bulan puasa, dia panggil ibadah tarqiyah, kena tinggal, makan minum hubungan seksual yang halal suami isteri, dah bayar zakat kena cukup haul begini. Maksudnya semuanya bersifat. Tapi bila masuk rukun iman, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih, semuanya bersifat ghaibiyat. Agama Islam satu agama yang suruh kita percaya pada benda gaib. Sebab tu kena mengaji sungguh-sungguh akidah, tuan-tuan. Kena mengaji sungguh-sungguh akidah. Sebab agama Islam ni satu agama suruh kita percaya ala gaib. Macam mana kita boleh percaya Allah Ta'ala ada? Macam mana kita boleh percaya malaikat tu sungguh ada? Macam mana kita nak yakin, hakul yakin bahawa nabi-nabi dan rasul dulu wujud sungguh? Macam mana kita nak percaya azab kubur, azab neraka, syurga, neraka, pahala, dosa semua ada? Kiamat bakal mari? Tidak lainlah kena ikut tertib dia. Kena mengaji mengikut nusul Quran Sunnah dan menggunakan akal yang Allah Ta'ala bagi. Tengok alam ini, dia panggil ayat kauniyah, iaitu bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah au fi dhatillah. Kena fikir juga guna akal kita ni tentang kehebatan penciptaan Allah Ta'ala. Kena guna logik dan sains. Dia panggil dalil akli untuk cerap bahawa Allah alam ini alladzina wa ikhtilafil lail alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Banyak dalam ayat Quran cerita tentang kejadian langit dan bumi. Bagi mereka yang berfikir, mereka akan dapat tahu mustahil benda ni jadi yang sendiri, melainkan ada satu kuasa yang besar yang menciptakan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala, ini benda-benda yang sebagai asasnya. Tapi nak katanya kita ni kalau benda-benda yang banyak cerita, melibatkan cerita ghaibiyat, libat dengan tokoh-tokoh tertentu, kita terujuk. Kalau tanya tentang Tok Kenali, Allah boleh buat sebutir buku tentang kelebihan Tok Kenali, dia punya karamah ni. Dia punya karamah. Tuan-tuan, karamah sebenar Tok Kenali ni pada ilmu dia yang dia tinggalkan majalah pengasuh tu. Yang tuan-tuan tak aja tengok, tak aja baca tu. Itulah karamah sebenar Tok Kenali. Yakni karamah sebenar pada seorang ulama ni, pada karya-karya mereka, pada pemikiran yang mereka tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Yahya bin Sharaf, Muhyiddin, Abu Zakaria, mati beratus tahun dulu, tapi orang sebut nama dia hari ini. Kita mengaji Riyadus Salihin, kita mengaji Al-Adhkar, kita mengaji kitab-kitab fiqh dia yang menjadi qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Besar tokoh Imam Nawawi, diriwayatkan mati 45 tahun tak sempat nikah kerana sibuk dengan ilmu. Tapi tak nikah dia pun kena ingat zaman itu hamba ada, tuan-tuan. Dan hamba ni boleh digauli, kita kena tahu tu. Sebab tu tak pelik ulama zaman itu tak nikah, sebab dia ada hamba untuk digauli, dan sebagainya. Kita tak boleh lah hari ni jangan dia buat bibit pun hamba lain, tuan-tuan. Dia kira bibit pun hamba tak boleh.
Zaman itu zaman yang dibenarkan dari sudut syariat dan sebagainya, telah masuk dan sebagainya lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimah. Tapi nak sebutnya ulama ni sampai hari ni, bila kita sebut, apa dia hujung kita sebut? Rahimahullahu ta'ala. Kita sebut Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Ini sebenarnya karamah ulama, tuan-tuan. Sampai hari ini dinukilkan, disebut, dikaji, dibincangkan karya-karya mereka. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Yahya bin Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. Sampai hari ini orang sebut Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Ini karamah yang sebenar bagi seorang ulama. Bukan kubur dia, bukan duk pergi puja kubur tu. Tidak, karya-karya dia. Ini kena jelas, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullahu ta'ala. Dan saya fikir masjid kita ni sudah jelas lah perkara-perkara begitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullahu ta'ala. Jadi banyak cerita dalam Quran dengan hadis. Banyak cerita. Jadi saya dah fikir, kenapa tidak ustaz-ustaz kita ni mula fokus, ya dah sebab masyarakat suka cerita, maka kita cerita, tak apa. Ustaz-ustaz ni pun cerita lah. Tapi syaratnya cerita kita perlu diambil daripada sumber yang sahih, yang mana Quran 6,236 ayat Quran, yang banyak ayat-ayat tentang kisah-kisah yang luar biasa. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Qisasul Anbiya, pada bab yang awal dia bukan cerita pasal Nabi dan Rasul terus, tak. Dia cerita bab awwalu ma khalaqallah, bab makhluk-makhluk yang terawal diciptakan oleh Allah. Tuan-tuan, di situ pun terlalu banyak kisah-kisah yang terlalu hebat. Dia bincang siapakah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Sebahagian besar kita di alam Melayu percaya Nur Muhammad. Hati-hati. Doktrin Nur Muhammad berasal daripada Syiah Batiniyah. Jelas, tuan-tuan, jelas. Dan hadis tentang Nur Muhammad sudah dibincangkan oleh muhaddithin. Tidak ada asalnya daripada kitab-kitab yang muktabar. Hadis tak ada, Bukhari, Muslim tak ada. Inna awwal ma khalaqallahu Nur Muhammad ya Jabir. Katanya adalah Musannaf Abdul Razak, tapi para ulama hadis bincang tak ada. Punya nak tahan juga, dia kata sebenarnya ada, tapi ada orang buat. Nak juga. Tak ada, tuan-tuan. Yang lebih tepat, paling tidak ada dua pandangan berdasarkan hadis sahih. Awwal ma khalaqallahul qalam. Ataupun setengah riwayat lain sebut, paling tidak ulama khilaf dua perkara ni, iaitu arash Allah Ta'ala. Dua perkara ni disebut dalam kitab Ibn Kathir itu, yang kemudian dibincangkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab Qisasul Anbiya itu. Dan kemudian diceritakan apakah makhluk yang diciptakan begini-begini. Allah Ta'ala khalqis samawati wal ardi fi sittati ayyam, diciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, ataupun 6 masa, mengikut setengah terjemahan di kalangan ulama mengatakan 6 masa ataupun 6 hari. Persoalan yang muncul, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata khalqis samawati wal ardi fi sittati ayyam, diciptakan langit bumi dalam masa 6 hari ni, persoalannya hari ni kita tahu, basic science, kalau tuan-tuan mengaji sekolah rendah tahu bahawa hari ni 24 jam bila mana bumi pusing sekali, betul? Jadi 24 jam. Sebab tu saya tulis satu status tempoh hari, sebenarnya Isra' Mi'raj ni 24 jam. Kita malam 12 jam di sini. Kita nak masuk siang, di belah Mekah baru nak malam. Jadi Isra' Mi'raj ni sebenarnya 24 jam. Itu kiraan logik matematik lah. Hakikatnya wallahu ta'ala a'lam. Kita serah pada Allah Ta'ala. Baik. Cumanya bila Allah Ta'ala sebut khalqis samawati wal ardi fi sittati ayyam, maka kiraan kita cuba kita kira. Kita congok guna sebentar. 24 jam sehari kerana bumi berpusing sekali. Dia pusing sekali 24 jam. Sebulan, bulan keliling matahari, Masihi punya bulan, bulan keliling matahari, bulan keliling bumi sekali jadi sebulan. Bulan dan bumi berpusing di orbit dia, matahari itu cukup setahun, jadi 365 hari kalau ikut Masihi punya. Persoalan yang muncul, bila Allah Ta'ala sebut khalqis samawati wal ardi fi sittati ayyam, diciptakan langit dan bumi pada masa 6 hari ataupun 6 masa,
Sistem masa mana yang Allah Ta'ala guna masa tu? Sistem masa mana? Sebab bumi baru nak cipta, bintang tak berapa, matahari pun tak ada lagi, bumi pun tak ada lagi, baru nak buat. Hanilah kita kata bila fikir tentang Quran, mari khasyatillah ni. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ni mari rasa khasyah dengan memikirkan, tadabburkan ayat-ayat Quran. Bila fikir ayat-ayat saintifik begini, tuan-tuan. Sebab tu salah satu mukjizat dalam Al-Quran, selain daripada cerita-cerita yang banyak begitu begini, maka salah satunya yang dibincangkan ulama adalah i'jazul ilmi, dia panggil mukjizat dari sudut fakta saintifik. Benda-benda begini, tuan-tuan, bila kita duduk dengan Quran dengan hadis, maka mari rasa gerung dalam hati sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Macam mana Allah Ta'ala cerita? Ya, ada ulama cuba kata masa ni mungkin negatif 0,00000,0,0,0,0,6. Begitu nak katanya, terlalu sekejap jadi. Tapi Allah Ta'ala mungkin 6,000,000 itu, mungkin 6 saat, mungkin 60 hari, mungkin 6 juta tahun, mungkin 6 trilion tahun. Wallahu Ta'ala alam. Ia di luar batas pemikiran manusia macam kita, hamba Allah. Itu siapa hak tu, tuan-tuan. Bila kita duduk dengan Quran, fikir rasio ataupun tadabbur. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sungguh-sungguh, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu tak tadabbur Quran ni? Macam nak tanya ni, bapa kamu tak tadabbur Quran ni? Adakah hatimu telah terkatut rapat daripada nak fikir isi Quran ni? Soalnya begitu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kisah-kisah dalam Quran ni, kalau ustaz-ustaz rajin nukilkan, dan ada beberapa orang sahabat saya, antaranya kalau tuan-tuan biasa dengan IKM, Ustaz Syahri Abdul Rahman, banyak buat tadabbur, adapun ibrah kisah-kisah Nabi, ibrah kisah-kisah wanita dalam Al-Quran dan sebagainya. Cuma dia persembahkan dari sudut profesional lah, dia buat macam training motivator begitulah, tapi tak lagi konteks, melainkan dia rujuk Quran, dia rujuk tafsir-tafsir yang muktabar, bahkan menukilkan daripada pandangan-pandangan ulama mufassir ahlul Quran semasa, sebagaimana contoh Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi daripada Jordan pada hari ini, ataupun Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas saya sebutkan tadi dan sebagainya. Luar biasa, tuan-tuan. Bahkan antara benda yang dibincangkan bila duduk dengan Quran ni terlalu luas. Macam tempoh hari dalam Ramadan, kita tak perasan, saya pun bila baca terkejut, terlalu luas rahsia Quran. Contoh dalam ayat surah Baqarah ayat 183 hingga 187. Ayat ni berkenaan dengan puasa lah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat ni termasuk, 5 ayat ni termasuk daripada ayat ahkam, ayat hukum. Kalau kita balik kitab kitab Dr. Ali As-Sabuni, Syekh Dr. Ali Muhammad Ali As-Sabuni, tafsir ayat ahkam, maka ayat tu ada, memang nak cerita pasal puasa. 5 ayat. Kutiba alaikumusiyam syahr Ramadan dan sebagainya. Tiba-tiba pada ayat kelima daripada 5 ayat ni, ayat 6 ayat ni, ayat kelima Allah Ta'ala kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam 6 ayat hukum, tiba-tiba pada ayat yang kelima Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, jika hamba-hamba aku tanya aku ni di mana, fa inni qarib, katakanlah aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Dan jika mereka minta kepada aku akan mustajabkan, aku akan terima apa yang mereka minta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan terimalah aku, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan berimanlah pada aku, semoga kamu dapat berita gembira yang kamu nak tu. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dalam 6 ayat hukum ini, tiba-tiba Allah Ta'ala selipkan ayat tentang doa. Apa isyarat di situ? Allah Ta'ala nak bagi isyarat menurut Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi. Dia kata Allah Ta'ala nak bagi isyarat ketika mana orang berpuasa adalah waktu yang terbaik untuk mereka berdoa. Sepanjang kita puasa tu adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Dan memang ada hadis sebut 3 golongan yang Allah Ta'ala mustajabkan doa. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang kena zalim. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Bahkan dalam bulan puasa ada waktu mustajab, ketika di hujung waktu nak sahur,
ketika hujung waktu nak berbuka puasa dan sebagainya. Itu waktu-waktu yang mustajab doa. Allahu Akbar, begitu hebat. Dan kita pun perasan dalam bulan puasa ni kita berdoa lain macam. Kita sendiri tu spiritual, kita punya rohani tu lain boleh puasa ni. Solat kita, baca Quran kita lain tuan-tuan, lain daripada luar pada Ramadan. Lain. Siapa tak rasa pelik benar? Biasa begitu. Rajin lain macam. Nak pergi semaya subuh, tak ada orang subuh. Padahal luar Ramadan tu, nak pergi taksi. Duduklah sebentar. Duduk sebentar tu 7.30 bangun. Tidak orang lain, kita sendiri pun. Bangun awal 5.30. Tak awal mana dah. Mandi dah siap buat apa patut. Kita menulis ni masa dia bebas. Pukul 5 kau 4 bangun. Kau masa tu lah menulis. Jadi nak dekat dengan subuh tu, okey, mandi apa bakal cuba. Awal lagi ni. Duduklah sebentar. Pergi kunci kereta, kunci motor nak tobik dah ni. Nak tobik rumah dah ni. Duduklah sebentar. Duduk tu 6.30 bangun. Kelelak di meja, di kursi tu. Nak tobik dah tu. Semoga-moga pahala dapat tu lah. Tak apa, awal lagi ni 5.30 orang tak bel lagi ni nak. Duduklah sebentar. Duduk depan rakyat. Keletak atas tu. Dia nak katanya spacingnya. Spacingnya. Tak tahulah tuan-tuan ada pengalaman ke tidak, saya begitulah, banyak acak kali juga jadi tu. Seboleh adalah 3-4-5 kali. Allahu Akbar. Jadi dia benar-benar begini. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala, itu tak masuk lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran itu sendiri kisah-kisah cerita, kalau kita fokus ustaz-ustaz nak buat modal ceramah lah kita kata, okay? Tak habis nak ceramah dah tuan-tuan. Mati hidup kelik ceramah tu kisah-kisah Al-Quran buat jadi modal ceramah tak habis. Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, kisah para nabi dan rasul, Nabi Adam, Nabi Yusha, Nabi Daniel, macam-macam cerita dalam Quran tu. Tak tengok tafsir lagi. Tengok tafsir bil ma'thur, hadis-hadis Nabi banyak lagi. Nak katanya kalau nak buat modal ceramah dengan cerita lah. Jadi sebab tu kita tak boleh terima bila ada lagi ustaz-ustaz zaman moden ni, zaman boleh cek sahih tak sahih satu maklumat melalui handphone saja, masih guna lagi hadis-hadis palsu. Dok cerita lagi. Imam Ghazali ni, Rasulullah ni antara benda dia kecewa dalam hidup. Apa dia? Tak ada jumpa dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar, kita penipu lalu. Imam Ghazali mati tahun 505 Hijrah. Macam mana Rasulullah boleh rasa terkilat sebab tak ada jumpa Imam Ghazali ni? Nak buat cerita pun biar pada-pada tuan-tuan. Biar pada-pada. Tapi hok dengar tu, Allah hebat Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali ni hebat. Siapa dia kata tak hebatnya? Cuma terlalu nak sanjung siapa rekor cerita, tidak wajar. Tidak wajar. Dan ini biasa berlaku. Tuan-tuan, saya ni minat sangat pada Hamka. Kita beli tafsir Hamka ni, versi mana pun kita beli berlaku. Padahal benda tu loh dalam tu. Benda tu loh isi tu. Tapi nak kata minatnya pada Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tokoh pembaharu Nusantara yang pernah mari Kelantan berucap di Masjid Mahat Muhammadi. Dan dia ni tokoh yang besar, menulis 120 judul. Karya dia dibaca, dia tulis novel 15 butir novel, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan sebagainya. Orang lama mesti baca novel-novel ni. Menjegit kata Hayati dengan Zainuddin dan sebagainya. Tapi bila saya pergi ke tanah tumpah darah dia, di mana? Di Danau Maninjau. Bila kita pergi sana, duduk 2-3 hari dengan penduduk. Siapa-siapa tu banyak dah benda berlaku. Siapa saja dia bawa pergi Masjid Batipuh. Dia satu tempat di Bukit Tinggi, yang tempat katanya tempat tu lah Hamka masa kecil belajar mengaji. Dan katanya dia ni tulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang namanya Hayati tu, ada orangnya sebenar yang dia jumpa di masjid tu. Sedap dah korang tu. Maka hok jaga masjid tu kata ada kubur ni sebenarnya. Ada sana kubur. Kita pergi. Karut dah. Dia biasa tokoh ni, tuan-tuan kalau pergi ziarah kubur makam-makam Tok Wali, tokoh-tokoh mana ni, hodok sekeliling tu, ni cucu dia, tu saya lah tu. Dia orang nak nisbah belaka sebab orang ni orang besar. Tidak lain akhirnya boleh apa? Boleh fetish. Tu yang benda. Tu yang benda. Gila ziarah mana di Turki mana. Tuan-tuan tahu tak apa nama Ashabul Kahfi, Al-Kahfi, gua tu di Turki ada, Jordan ada.
Kubur Nabi hak paling sahih atas muka bumi ni kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Hak lain belum tentu lagi tuan-tuan belaka. Tapi juga bawa ni Nabi soleh, ni Nabi ni. Ni permulaan kepada karut dalam agama. Kita puja tokoh. Dan Syiah ni antara benar yang dia nak buat supaya pengikut dia ni jadi ta'assub pada tokoh. Main-main dia cerita. Mullah ni kelebihan begini-begini, bila makan tak berok-berok 40 tahun tak berok ni. Ni begini ni, kalau berok ni taik wangi. Mulai pelik, cerita pelik sebab manusia ni akan takjub dengan cerita-cerita pelik. Siapa-siapa pernah duduk dalam arkam dia tahu. Takjub, kita rasa Allahu Akbar, hebat. Berhati-hati tuan-tuan. Biasanya benda-benda begini tidak lain lah melainkan karut belaka dan bawa jalan kepada jalan membuka kepada jalan kesesatan, kesyirikan dan sebagainya. Slow-slow dia akan bawa kita. Slow-slow. Sebab tu kita dalam bab-bab benda ni kita sensitif sungguh. Kita tak beri lah, kita tak beri. Kita kecek. Kita kena sebut di surah masjid supaya sebab hodok dokong perkara-perkara tu pun orang surah masjid lah. Tak tengok video cium tapak kaki. Orang surah masjid tuan-tuan tu. Bukannya orang pergi disko, orang pergi mana, bukan mak rempik duk cium tapak kaki tu. Tok haji, tok lebah, mak haji, hok pergi haji 14 kali dah tu. Sebab apa? Keliru atas nama cinta pada Nabi. Cium tapak kaki, replika tapak kaki. Bigfoot mana tak tahu tu besar Allah. Tapi percaya tu ga Allahu Akbar. Bawa tu di Masjid Shah Alam. Saya tanya Tok Imam dia tak usah jawab. Kita tanya Tok Imam dia, kita kenal Tok Imam dia sorry. Betul ke tak ustaz? Tak usah jawabnya. Macam mana boleh lulu benda begitu? Nak ajar hadis Nabi tak boleh Wahabi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nak mengajar hadis Nabi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, tak boleh. Tak sama dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat kita. Pahamu nak ikut Nabi, kau nak ikut masyarakat. Pelik orang kita ni, pelik orang kita ni tuan-tuan. Pelik orang kita ni. Mari hok tapak kaki tu, dia boleh ikut molek-molek Allah. Tak logik tuan-tuan, cium tapak kaki ni. Saya duk meneng. Kok celah mana ni? Senyum ke ni? Senyum, gelak begitu. Kita pun kena mari hok jenis tu buat juga ni rasa ni macam kita ni. Dak mungkin duk royau tu juga ni. Buat saya rasa ni ada buat ni. Nah, begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala. Jadi semoga-moga kita berhati-hati dan sebagainya. Dan saya tak cerita lagi tentang kisah-kisah daripada hadis Nabi yang begitu banyak. Dan akhirnya saya nak tutup pada malam ni. Walaupun sebenarnya lagi tajuk sebenarnya ni, tapi tak apalah. Ada satu kitab, bila saya duk mikir gitu, jadi apa yang saya perlu buat? Sebab kita duk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni majlis agama hebat. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak. Mujur tidak kuliah berapa? Kuliah dini hari pun mujur tak ada. Nak katanya penuh. Nak katanya penuh. Tapi kita duk fikir bagaimana dengan pengisian. Jadi gini kita kata, bahkan saya duk bincang dengan para asatizah, ustaz-ustaz kita duk ceramah apa semua gitu gini, bahkan kita bagi cadangan. Sebab saya orang dakwah. Kita ni ngaji lebih dari dakwah. Bila ngaji dakwah ni dia kena tengok dari sudut psikologi. Kita nak betul masyarakat, bahkan saya terkesan dengan takrif dakwah. Dan ada seorang pakar psikologi bagi tahu, bukan ustaz dia ni. Dia kata dakwah ni satu perkara. Dakwah ni satu perkara, satu proses untuk mempengaruhi mad'u. Dakwah ni adalah satu proses untuk mempengaruhi kita punya sasaran dakwah tadi. Dan terlebih dahulu untuk dia tu terpengaruh dengan kita, dia kena suka kita dulu. Saya nak bagi tuan-tuan ni iya dengan saya. Anggap pada setuju. Saya kena pastikan tuan-tuan suka dulu saya punya pendekatan ceramah. Soalnya begitulah. Jadi bila dah suka, bahkan lebih lanjut lagi, bila dah menang hati, dah rasa seronok, dah rasa relevan, dah rasa jatuh hati, kalau bahasa orang bercinta ni, ketuk berwangi lagi. Soalnya begitulah. Barulah kita boleh menyampaikan maklumat-maklumat yang lebih berat, yang mana ketika tu mereka boleh terima dengan baik.
Tapi kalau mari mula-mula duk bid'ah kapai sesak, sejai ceramah dekat habis menata dalam sebut. Siapa dia nak dengar kita punya ceramah? Salahnya begitulah. Itu dakwah. Itu dakwah. Rasulullah bina akhlak 40 tahun. 40 tahun bina akhlak. Sehingga orang kafir Quraisy gelar Al-Amin. Bukan orang Islam gelar Rasulullah Al-Amin. Orang kafir, orang Quraisy gelar dia Al-Amin. Cayuk sungguh-sungguh 40 tahun. Bila mari risalah Islam menyanggahi adat istiadat semasa orang kafir Quraisy, pelawak Muhammad, pelawak. Tak apa beza dengan kita. Bila ada ustaz mai cerita ni hadis Nabi cerita begini, tak kena hak kita buat selama ni tu, tak kena. Mana boleh. Angkat ke apa beza? Kena fikir situ tuan-tuan. Bila seorang ustaz tu cerita ni ada jelas dalam hadis sebut begini, para ulama fiqh sebut begini, jadi hak kita buat selama ni kita sangka betul tu benda adab-adab hak lama dah buat, orang tua dah buat, tak kena tu. Ni hak lebih betul ni. Jadi kita kena fikirlah. Kalau begitu kena tinggal lah. Sepatutnya begitu. Ni tidak. Mari mana bolok ni. Yo kau Nabi sebut. Nabi sebut apa? Aku tunjuk dalam kitab ni. Nak suruh baca kitab tak ada. Nah, begitu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala. Jadi bila saya duk fikir gapo dia sikit lagi dah. Bila saya duk fikir gapo dia pendekatan yang paling sesuai, tidak lain kita guna cerita juga. Tiba-tiba dalam duk mikir-mikir, duk cari-cari bahan rujukan, saya jumpa satu kitab. Dua kita punya fokus, nak biasakan masyarakat dengan pengajian hadis, kerana di Malaysia ni pengajian hadis memang kurang. Di surau masjid tuan-tuan, di Tamil saya pindah mula-mula di Surau Buloh tu, tengok surau punya jadual 90% kitab tasawuf Jawi. 90% nak malam ngaji tasawuf. Tapi tengok orang tu tak tahu mana juga tu. Boleh tahan juga mulut duk mengopak ke apa lebih orang. Apa tak ngaji tasawuf kata. Bukan masalah tasawuf tu, masalah dia tu. Nah, 90% jadual. Saya kata tafsir Quran tak ada. Hadis tak ada. Hadis 40 pun tak ada. Berat sekarang ni. Berat sekarang ni. Jadi bila kita duduk situ, kita buat baik pengurusi surau, masjid apa semua kita begini, kata kena banyaklah pengajian tafsir Quran. Kena banyaklah pengajian-pengajian hadis Nabi. Dua ni lah sumber agamanya. Hak terlebih dahulu sebelum nak mengaji tasawuf apa semua benda tu, kena dulu mengaji Quran dengan hadis. Barulah pergi ke tasawuf, pergi ke fiqh, pergi berapa tu. Jadi barulah dia pun buat daurah, kita buat majlis samuk hadis, mengaji Umdatul Ahkam, mengaji Riyadhus Salihin, barulah AJK pun semakin terbuka. Dan alhamdulillah mereka pun semakin terbuka. Dan kita pun tidak keras sangat. Kita kata biar terbuka. Biar bila kecek tu ada sandaran. Jangan siapa setiap ustaz mari duk goreng kita telengok, pak mati kena goreng ke ustaz tu. Betul ke tidak tak tahu. Malaikat ustaz cerita tu betul belaka. Tak kena begitu kata. Kena tanya juga, ustaz min aina laka hadha ya syekh? Daripada mana mau ambil perkara ni? Cerita pelik-pelik ni. Siapa kau cerita ala jin ni begini. Siapa kau tak tanya? Ustaz tahu mana benda tu? Ustaz saya jin ke? Kena tanya jari-jari tuan-tuan. Nampak cerita tu detail sangat. Nak kitab mana sebut? Sebab Nabi pun tak cerita detail tu. Dia ni siapa boleh sebut? Dia ala jin ni ada begini, ada pasport. Kita pun pelik lah. Macam mana mu tahu? Ala raik tu. Nah, jadi kita kena tanya dia. Ambil mana ni? Siapa cerita? Saya dengan jin ke? Kena tanya lah. Kok dia pun jin sebenarnya. Tuan-tuan rahimahullah ta'ala. Jadi saya jumpa sebuah kitab, tajuk dia Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Yang pertama, nak biasakan masyarakat dengan pengajian hadis. Yang kedua, nak sampai ke cerita yang sahih. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu masyarakat suka cerita-cerita pelik, cerita ajaib, cerita ghaib. Tiba-tiba Allah Ta'ala rezekikan jumpa dengan satu kitab yang dikarang oleh ulama Jordan juga, namanya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah Ta'ala. Mati dah lah. Dia memang banyak tulis kitab. Tajuk kita dia Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Kisah-kisah ghaib daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca-baca tu gak cara dia susun, dia letak matan hadis, teks hadis dulu, lepas tu dia letak takhrijul hadis, dia punya sumber daripada mana? Sahih Bukhari, Muslim. Jelas tuan-tuan. Ini adalah Sahih Bukhari nombor sekian-sekian, Sahih Muslim sekian-sekian, jelas. Kemudian dia ada apa nama? Mukhtalif hadis.
istilah-istilah yang jarang dijumpai, maka dia terang situ. Lepas tu bawa dia syarah hadis tersebut, dan akhir sekali dia letak fawaid wa ibrul hadis, faedah-faedah hukum hakik, dan juga faedah ibrah, pengajaran daripada hadis. Saya pun guna teks tu mengajar di banyak surau masjid, khususnya pada kuliah muslimah. Jejo angin tuan-tuan, cerita lelaki terakhir keluar daripada neraka, wa akhiruhu dakhalal jannah, apa sifat-sifat dia begitu begini. Ada tuan-tuan, kata puan-puan, ibu-ibu sekalian, jangan pusing. Hadis ni sebut rajulan, lelaki. Jadi perempuan selamat di sini, bukan selamat masuk neraka. Jadi benda-benda gitu. Rupanya gitu, jejak angin. Kira kalau kita mari first time tu 100 orang, kali kedua tu 100 orang lagi kekal. Siapa beli kitab duduk sosok. Ada satu hadis Nabi sallallahu sebut, inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya dalam syurga tu ada pasar. Kata ibu-ibu jangan terkejut, dalam syurga pun ada supermarket. Ya kau ustaz, siapa dia nego dalam tu tak tahu. Tapi dalam hadis sebut inna fil jannati lasuqan, dalam syurga ada sebuah pasar. Dan ahli syurga akan pergi ke pasar tu pada setiap hari Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi ke pasar tu, rihus syama, bertiup angin daripada belah utara, menerpa di tubuh badan mereka, dan bau dia kal misk, sebagaimana kasturi. Fayazdadu husnan wa jamala, maka bertambah eloklah rupa parah mereka bila kena angin tersebut. Tak payah pakai ku putih, ku hitam dan ku apa-apa tu, tak payah. Jadi benda tu menarik minat. Jadi ada kaedah tuan-tuan. Kita guna cerita, tapi cerita daripada hadis-hadis yang sahih, dan cerita pasal syurga, neraka dan sebagainya. Sungguh-sungguh luar biasa hadiyun nabawi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah tuan-tuan, kalau kita sibuk dengan Quran, dengan tafsir, dengan hadis, dengan syarah dia, Allahu akbar, itulah agama sebenar kita boleh rasa kemanusiaan dia. Akhir sekali kita nak tutup dengan apa? Ada bila saya mari ceramah sesi lepas 2-3 tempat di belah Allah Dun Cempaka. Ustaz Farhai kita bawa di beberapa surau masjid, 3 buah masjid. Ada seorang mari jumpa kita. Dia sebut, ustaz gini, saya ni dulu bukan orang ngaji dalam bidang agama sekolah rendah dak lah. Tapi era tahun 90-an, bila saya mula hijrah kerajaan, dah kahwin, duduk di apa nama dia panggil quarters. Jadi mulalah terlibat dengan arena kekuliahan di surau masjid ni lah. Mulalah dah hijrah, ada isteri apa semua, masa luang banyak malam. Jadi awal 90-an lewat 80-an tu dia mulalah duduk di surau masjid ikut ceramah-ceramah ustaz-ustaz. Maka dia kata ketika tu ramai ustaz-ustaz kita pakai kitab dua. Yang pertama tafsir bimbingan Ar-Rahman, okey, jajakin keluar tu zaman tu Mahathir Saing belakang tu. Ya Jawi tu. Lepas tu yang kedua mustikah hadis. Walaupun ada banyak salah dari mustikah hadis tu, terjemah ada juga bagi dan sebagainya. Tapi nak katanya ramai ustaz-ustaz zaman tu, khususnya hok mari daripada JBP apa semua, maka dia mengajar guna kitab-kitab tu. Menyebabkan era 90-an banyak di surau masjid ini dibiasakan dengan pengajian tafsir Quran dengan hadis. Jadi dia pun kata, saya mula-mula kenal kuliah-kuliah agama ni Quran hadis. Jadi kemudian bila mari kemudian mula nak cerita pasal beramal begini, dengan ada begini cerita pelik-pelik, dia kata payah nak terima ustaz. Bila kita besok duk dengar tafsir Quran, bila kita duk besok dengar hadis Nabi ni, bila mari cerita pelik-pelik atas nama tasawuf, atas nama tarikat, atas nama gapo sekalipun, payah nak terima ustaz, dia kata. Nampak tak kena situ sini. Nampak duk main isyari, duk main khoyab begitu. Tuan-tuan nampak tu. Jadi kena sibuk dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa pun lewat, nak buka soalan pun rapat pukul 10 kita malam ni. Ambo tak apalah. Ayah sekalian tak makan ubat lagi tu. Macam mana nak buka soalan ke? Tak meh. Pukul 9 dah ni. Adalah bolehlah soalan ke dua ke. Tak ada untuk nak klik Tih juga macam.
Ada soalan? Jika tak ada soalan, maka amo nak sudah dengar, gitulah. Kalau boleh sama-sama kita semakin cakna tentang sumber nak ambil agama ni, tak kira lah ustaz-ustaz ceramah kalau gitu gini bunyi pelik sikit, tanya tuan-tuan. Dan tanya ni bukanlah bila dia ceramah tu kita bangun, ustaz minta maaf nak tanya, saya rasa ustaz baca hadis tadi palsu, ustaz ni jenis menipu, kazab ni, dajjal, bukan begitu. Dia habis ceramah kat mari tanya, ustaz minta maaf nak tanya tadi, ustaz baca hadis tadi tu sumber ambil mana gitu je lah. Dia pun minta maaf, anda pun tak ingat dengar masa sekolah rendah dulu. Anda balik cek dulu, lepas tu kita hubung ambil nombor telefon lah, tak apa lah. Dia mari semula dah kata masjid Paya Rambah ni bukan boleh main ni. Jenis nak menanya belakang ni serabut aku ni. Jadi dia mari dengan hati-hati kemudian. Itu je kita nak ya. Jadi dia kecek, dia berhati-hati. Dia ada satu amanah, mari nak kecek tidak koreksi begitu ya. Tuan-tuan dan puan, itu yang pertama. Dan keduanya untuk para asatizah kita, Allah Taala yang tengok live dan sebagainya, semoga terlebih dahulu memahami juga latar belakang masyarakat. Nak hukum masyarakat buat benda salah tu tak boleh. Sebabnya mereka dibiasakan buat hidup tu dah beramal dengan benda tu. Yang dia kadang-kadang tak tahu pun benda yang dia buat tu salah. Jadi tiba-tiba kita mari ni bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kanjar awal tu tuan-tuan. Yang sebenarnya hok dia buat tu pun dia pun tak tahu dia buat apa tu. Habis-habis tu kita kata buat apa buat gini, tak tahu dah orang tua dulu buat aku ikut. Jadi kita kena ajar, tak kena begitu. Agama ni ada tuai dia. Dan tuai dia beri satu panduan. Yang pertama Quran, yang kedua hadis Nabi. Jadi agama ni kalau tak ada Nabi kita tak erti. Semaya, puasa, zakat, haji. Jadi kalau nak buat amal ibadah kena ikut gapo Nabi buat. Lagu-lagu mana? Pada tahu macam mana? Kena mengaji hadis. Begitulah. Terai dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Semoga yang baik itu dari yang baik, yang indah, yang sempurna itu daripada Allah Taala. Yang terkurang, yang sebagainya itu adalah pilihan saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah Taala dan juga tuan-tuan dan puan-puan rahimallahu taala sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.